Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kelas pagi ni kita terlewat sikit sebab admin terlewat hantar link. Tapi tak apa, alhamdulillah. Yang penting link tu sampai dan kita boleh mulakan kelas ya. Jadi hari ni kita sambung bacaan kita dan telaah kita pada kitab An-Naba'ul Azim karangan Syekh Muhammad Abdullah Hidraz. Dan Syekh rahimahullah ta'ala berbaki satu lagi contoh yang boleh bawa kepada kita bagi menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada contoh ayat Al-Quran ini yang di antara ciri i'jaznya ialah al-qasdu fil lafzi wal wafa'u bil ma'na. Jangan lupa ya. Kita contoh yang kita ambil ni barulah satu sudut daripada sudut i'jaz apa dia surah i'jaz ayat. Surah lepas ni akan sampai i'jaz surah. Ni i'jaz ayat. Dan kita duk ambil contoh ni, hak fokus dia pada hak jenis pertama, al-qasdu fil lafzi wal wafa'u bil ma'na, ataupun yang disebut sebagai al-ijaz ya, ringkas dan padat Al-Quran itu. Qala Allah Ta'ala qul ara'aytum in atakum 'adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhu al-mujrimun ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Ini daripada surah Yunus ayat 50 dan 51. Allah Ta'ala kata, qul, katakan olehmu wahai Rasulku kepada mereka, ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw nahara madza yasta'jilu minhu al-mujrimun. Kalau datang azab Tuhan itu pada waktu malam, tengah tidur ataupun waktu siang, apalah yang hendak disegerakan sangat oleh orang yang bersalah, oleh orang musyrikin. Athumma, adakah kemudian itu, idza ma waqa'a amantum bih, adakah dengan datangnya azab itu kamu akan beriman? Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun, adakah sekarang baru nak beriman sedangkan kamu yang tergesa-gesa nakkan azab. Jadi maksudnya azab tu datang, kamu minta azab untuk apa? Ya? Adakah dengan azab tu datang kamu boleh beriman? Dah terlambat dah, kadang azab nak beriman macam mana? Kan? Kata musannif, yaqulullahu ta'ala nabi'uni an halikum in ja'akumul azabu baghtatan fi laylin aw naharin madza antum yawma idzin sani'un. Dia katalah olehmu, yani ayat tu tak suruh Nabi kata kepada orang musyrikin, nabi'uni, ara'aitum ay nabi'uni. Maksud ara'aitum ni ialah beritahu, akhbiruni, beritahu kepadaku berkenaan keadaan kamu. Jikalau datang kepada kamu azab tiba-tiba pada waktu malam tengah tidur, bayatan, waktu malam, waktu tengah tidur, au naharan, atau pada waktu siang, fi lailin au nahar, madza antum yawma idzin sani'un, madza yasta'jilu minhul mujrimun, apa yang kamu nak buat? Ya? Innakum hunalika baina amrayn fa imma al-israr ala ma antum alayhi al-an min takdhib wa isti'jal wa imma al-iman fa ayyuhuma takhtarun. Takdir ayat ini Tuhan nak kata datangnya azab ni antara kedua, sama ada kamu nak terus mendustakan dan terus nak kufur dan nak minta lagi segera azab yang lain-lain, atau kamu beriman. Antara dua saja. Bila kamu dah tengok azab tu datang,
dah kena azab, nak apa yang akan jadi? Sama ada kamu nak terus berdusta, nak terus mendustakan, nak terus mengijakkan kebenaran Allah dan Rasul, atau kamu nak beriman. Atasta'jiluna bil azabi yawma idzin kama tasta'jiluna bihil yawm? Adakah kamu akan minta segerakan lagi azab ketika mana azab tu datang? Seperti mana kamu nak minta sekarang. Ini bila azab tu datang, agak-agak kamu masih lagi keadaan sekarang ke? Yang tu tak percaya dengan azab dan nak minta Nabi segerakan waktu azab dengan tujuan nak memperhina dan memperlekeh dakwah Nabi SAW. Kalla fa innakum mujrimun. وكيف يتشوق المجرم لرؤية العذاب الذي إن جاء فهو لا محالة مواقعه. Sama sekali tidak. Kamu ni orang yang berdosa, yang bersalah. Dan orang yang, bagaimana orang yang berdosa, yang bersalah ini begitu gemar, tak sabar-sabar nak tengok azab. Yang mana kalau azab tu datang, kena dekat dia. Bukan kena dekat orang lain. Dia bukan boleh tengok saja. Azab tu nanti kena dekat dia. Bukan kena dekat orang lain. Bukan dia bila azab tu mai dia tengok, dia tak kena dah. Azab tu kena batang hidung dia. Thumma nabbi'uni ayya naw'in minhu tasta'jilun. Fa innahu laysa naw'an wahidan bal huwa alwanun wa funun. Kemudian bagi tahu pula kepada aku jenis azab yang bagaimana kamu nak segera. Sebab azab Tuhan ni ada macam-macam jenis. Kan? Am antumul yawma takdzibuna thumma idza waqa'a ba'da hinin antum amantum bih. Ataupun adakah kamu ini bila dah jadi azab kamu akan beriman? Ya. Tuhan kata pilihan yang kedua. Kan? Pasal apa? Pilihan yang pertama sama ada kamu masih lagi dengan sikap kamu nak segerakan azab. Dan pilihan yang kedua ialah kamu tinggalkan kedegilan dan beriman. Adakah dengan datangnya azab itu kamu akan beriman? Ya. Ala innahu la yanfa'ukum. Tapi kalau kamu nak beriman, masa itu tak bermanfaat lagi. Yauma idzin imanukum ba'da an ma taltum wa sawaftum hatta dhayya'tumul fursah wa fatakum waqtu tadaruk. بل هنالك يقال لكم تنديما وتحسيرا الآن تؤمنون وقد كنتم به تكذبون وتستعجلون. Takkanlah sekarang baru kamu nak beriman. Tengok ya, berapa perengan ni tafsiran dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris. Ya. Hampir 9. Ya. Ini adalah makna ayat. Yang kalau kita orang biasa, manusia nak bercakap, inilah dia. Ya, jadi bila kita elaborate, inilah caranya. Ya, untuk kita nak cakap. Yang Allah Ta'ala cakap dalam berapa baris? 2 ayat. Sebaris. Ya. Mana Syekh bukakan tafsir itu, Syekh huraikan balik. Ya. Mengikut uslub bahasa biasa yang manusia duk cakap. Jadi berapa baris? 9. Daripada asas baris. Hadha huwa al-ma'na fi thawbihi at-tabi'i. Inilah makna ayat dari sudut tabi'i. Fanzur kam min kalimah wa kam min jumlah tuwiyat fi sadri al-kalam wa fi shiqqayh. وكيف أنها حين طويت لم يطرأ شيء منها إلا وقد جعل في اللفظ مصباح يكشف عنه ومفتاح يوصل إليه فوضع استفهامين متقابلين في الكلام دل على أن هنالك استفهاما جامعا لهما مرددا بينهما يقال فيه ماذا تصنعون أي وأي الطريقين تسلكون. Dia kata, inilah dia ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia bercakap, dia ringkaskan pada permulaan kata dan pada 2 sisi kata.
perkataan itu. Dan diletakkan petanda supaya dipahami maksud ayat. Iaitu diletakkan dua soalan yang bertentangan. Ara'aitum in atakum azabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhu al-mujrimun thumma idza ma waqa'a amantum bih alana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kan? Jadi diletakkan dua soalan saling bertentangan dalam kalam, ya, yang menunjukkan di sana ada satu soalan yang umum yang meliputi kesemuanya, iaitulah apa yang kamu nak buat, apa yang kamu nak pilih, ya, dengan datang dua soalan bertentangan ni. Kalau datang kepada kamu azab siang atau malam, malam atau siang, apa yang kamu nak segera-gerakan? Madza yasta'jilu minhu al-mujrimun? Madza yasta'jil, yani apa jenis azab yang mereka nak segerakan. Mula-mula Ta'ala kata, ara'aitum in atakum azabuhu bayatan aw nahara. Beritahu kepadaku kalau datang kepada kamu azab Allah waktu malam atau siang. Yakni sekarang Tuhan tidak sebut di penghujung itu, yakni apa yang kamu akan buat, apa yang kamu akan pilih, ya. Terus Tuhan pergi kepada soalan, the next question is madza yasta'jilu minhu al-mujrimun? Azab yang mana yang kamu nak segerakan, jenis yang macam mana? Kan? Tetapi soalan yang pertama yang tak nampak macam tak habis tu dipahami daripada ayat yang kedua. Thumma idza ma waqa'a amantum bih alana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Adakah sekarang baru kamu nak beriman sedangkan kamu dah minta dipercepatkan azab? Jadi kita faham bahawa soalan pertama, ya, ara'aitum itu, maksud soalan ialah kalau datang azab, apa yang kamu nak buat? Madza tasna'un? Madza takhtarun? Itu digugurkan daripada ayat. Tapi penguguran itu tidaklah menyebabkan kita tak faham, kerana siyaqul ayat yang kedua memberikan kita clue kepada apa maksud yang digugurkan itu. والاستفهام عن صنف المستعجل به من العذاب دل على استفهام تمهيدي قبله عن حصول أصل الاستعجال. Dia kata soalan ماذا يستعجل منه المجرمون, soalan tentang apakah jenis azab yang mereka nak supaya disegerakan itu, adalah satu soalan yang menunjukkan bahawa soalan ini ditanya dengan berlakunya permohonan segera. Maksudnya dah berlaku dah permintaan untuk menyegerakan azab. Kalau tidak, buat apa Tuhan nak tanya? Buat apa Tuhan nak tanya madza yasta'jilu minhul mujrimun? Apakah jenis azab yang hendak disegerakan oleh orang yang berdosa itu, oleh orang yang kafir itu? Kan? Maknanya di sana ada soalan yang mereka dah minta, permohonan yang dah mereka minta sebelum itu, iaitulah permohonan supaya disegerakan azab. Wa kalimah al-mujrimun dallat ala istihalati hadha asy-shiqq min at-tardid. Wa kalimah thumma al-'atifah dallat ala al-ma'tuf 'alayhi al-matwi bainaha wa bain al-hamzah. Wa lafdhu al-dharf al-an dalla ala 'amilihi al-muqaddar. Kemudian dia kata kalimah mujrimun menunjukkan mustahilnya bahagian ini berlaku sebarang penolakan, ya, kerana sifat mereka sebagai al-mujrimun itu menunjukkan memang inilah yang mereka minta. Inilah perangai orang mujrimun, orang yang berdosa, orang musyrikin. Mereka suka minta
segerakan azab. Jadi ayat ini bukannya soalan kan, beritahu kepadaku kalau Tuhan datangkan azabnya, kalau azabnya datang waktu siang atau malam, waktu malam atau siang, apakah jenis azab yang hendak disegerakan oleh orang yang kafir itu? Okay. Jadi menunjukkan soalan bukan sekadar bertanya tentang apakah jenis azab yang hendak disegerakan. Bahkan ayat ini sebenarnya datang menjawab soalan yang lebih awal, iaitulah permohonan lebih awal, permohonan untuk orang mujrimun, daripada orang mujrimun supaya disegerakan azab. Supaya disegerakan azab. Okay. Supaya disegerakan azab. Dan soalannya adalah soalan yang pertama sekali yang Tuhan nak tanya ialah kalau disegerakan azab, apa yang kamu nak buat? Dan apa jenis azab yang kamu nak? Itu soalan yang kedua. Faham tak? Jadi, ialah kalau benda ni memerlukan, kalau kita tahu apa dia hadaf, ke mana hadaf, kalau orang yang kurang detail bahasa Arab, dia mungkin tak nampak lah, kan? Ayat itu. Tuhan kata, Qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan, madza yasta'jilu minhul mujrimun. Okey, naharan ni satu part. Kena letak satu slash di situ. Ini satu jumlah sebenarnya. Madza yasta'jilu minhul mujrimun, satu soalan lain pula. Thumma idza ma waqa'a amantum bih, satu soalan. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun, satu soalan. Okay, so kita ada 4 bahagian soalan sebenarnya. Tapi soalan yang pertama, ara'aitum, beritahu kepadaku, jikalau datang kepada kamu azab Tuhan pada waktu malam atau siang. Tanpa disudahi penutup soalan ini, yang sebenarnya maksudnya ialah apa yang kamu nak buat dengan azab yang datang tu. Terus digabungkan dengan soalan yang kedua, apakah jenis azab yang kamu nak? Faham tak? Jadi sebenarnya soalan dia adalah, ayat dia macam itu, tapi soalan dia adalah, jikalau Tuhan segerakan kepada kamu azab yang kamu minta ini, apa yang kamu nak buat dengan azab ini? Itu soalan pertama. Dan soalan yang kedua ialah, apakah pula jenis azab yang kamu nak untuk disegerakan ini? Kerana azab Tuhan ni macam-macam jenis. Kan? Apakah bentuk yang kamu nak? Madza yasta'jilu minhul mujrimun. Kan? Itu, nampak tak? Jadi dua soalan digabung menjadi satu soalan tanpa meninggalkan soalan yang pertama itu, tergantung, sebaliknya diberikan clue dengan jumlah yang kedua. Itu maksudnya. Wa kalimah thumma al-'atifah dallat 'ala al-ma'tuf 'alayhi al-matwi bainaha wa bain al-hamzah. Dia kata thumma, thumma idza ma waqa'a amantum bih. Soalan ni, adakah kemudian apabila telah berlaku azab itu kamu hendak beriman dengannya? Kalau kita tengok pecahan yang Syekh bagi, ayat soalan dia ialah, adakah kemudian ataukah kamu itu pada hari tersebut akan mendustakan, kemudian apabila berlakunya azab kamu beriman dengannya? Jadi adakah kamu masih lagi nak mendustakan itu? Tidak disebut dalam jumlah. Jadi sebab tu dia kata thumma dengan idza ni ada orang kata apa? Mahzuf. Anggaran yang dihazafkan di sini. Ya. Dan dalalah dia, petunjuk dia ialah pada penutup ayat. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Adakah sekarang baru kamu nak beriman sedangkan kamu telah minta disegerakan azab tersebut? Dan lafaz al-zaraf al-an
dalla ala amilihi al-muqaddam. Al-an menunjukkan kepada amilnya yang dia anggarkan dalam ayat itu. Ini adakah sekarang kamu hendak beriman? Al-ana tu'minun, alna wa qad kuntum bi tasajjalun. Adakah sekarang kamu nak beriman? Jadi tengok, walaupun ayat itu tidak disebut perkataan-perkataan tapi dipahami. وقس على ذلك سائر المحذوفات حتى إن مدة الاستفهام الداخلة على هذا الظرف قد دل على طول مدة التسويف الذي منع من قبول إيمانهم لأنهم عمروا ما يتذكروا فيه من تذكر. Bahkan tempoh soalan ini yang masuk pada zarf al-ana, sama ada dibaca dengan panjang al-ana ataupun dibaca dengan tasheel macam ajami al-ana, menunjukkan bahawa masa azab tu datang, sudah ada satu jarak tempoh yang panjang peluang untuk mereka beriman, ya. Sehingga kan ditanya, adakah dah sekarang dah sampai masa kena azab baru nak beriman? Maknanya begitu lama tempoh peluang yang mereka ada, mereka tak beriman. Bila benda tu dah jadi, baru nak beriman. Jadi siap soalan itu memberikan kita gambaran tempoh jarak, isyarat kepada tempoh jarak yang begitu lama, yang sangat lama. Gitu. فمن ذا الذي يستطيع أن يجري في هذا المضمار شرفا أو شرفين ثم لا تضطرب أنفاسه ولا تكبو به ركائب البيان وأفراسه. اللهم إن من دون ذلك لشقة بعيدة وسفرا غير قاصد وإن في دون ذلك لحدا للإعجاز. Sesungguhnya tak ada orang ahli balaghah yang macam mana hebat tera pun tak mungkin nak boleh meringkaskan soalan yang begini panjang maknanya dengan ayat yang begini pendek ringkas. Ya. Daripada 9 baris ini tak mungkin manusia boleh ringkaskan dari 2 baris, sebaris macam ini. Ya. Mungkin habis-habis kuat jadi 4. Ya. Dan tidak mungkin boleh hadaf yang begini banyak hadaf. Dalam keadaan dia mengekalkan struktur ayat tanpa kejelikan dari segi makna dan bahasa. Kalau orang manusia hebat macam mana pun dia dalam syair, kalau dia cuba nak buang-buang ini, ya, lebih daripada yang sepatutnya, ayat dia akan jadi payah nak susun ayat. Ya, akan jadi berbelit-belit. Dia takkan jadi mudah. Tapi ayat ni bila kita baca kita terus faham. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Jadi kita faham. Orang yang dengar, orang yang faham bahasa Arab, dia dengar, dia tak ada rasa pada ayat ini sebarang kejelikan, kehodohan, ya, ataupun kepincangan pada makna yang nak disampaikan. Kita boleh dapat tangkap makna itu. Ya, bahawa yang Tuhan nak tanya itu ialah apa yang kamu akan buat kalau azab Tuhan datang? Jenis azab yang macam mana yang kamu nak disegerakan? Ya. Kemudian kalau azab dah datang, adakah masa tu baru kamu nak beriman? Sedangkan sudah tentulah bila azab dah datang dah tak ada faedah. Kamu sudah diberi tempoh yang lama untuk beriman tapi kamu mensia-siakan peluang itu sehingga datang penamatnya baru kamu nak beriman. Kita boleh faham makna yang begini banyak dengan 2 ayat ini. Masuk dalam otak kita directly tanpa kita perlu bersusah payah fikir. Seolah-olah macam makna itu diungkapkan kepada kita walaupun dia tak diungkapkan.
dia diselitkan dalam ayat. Tapi makna itu dipahami oleh orang Arab dengan begitu mudah dan simple. Ya, seolah-olah ayat itu dibentangkan kepada kita keseluruhannya. Tidak ada yang dibuang. Jadi inilah keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Dan macam mana kita nak rasa benda tu? Kita kalau kita belajar bahasa Arab, faham, kita akan nampak lah kalau kita dah terbiasa dengan bahasa Arab, cara uslub orang Arab cakap, maka dia menjadi mukjizat. Dia jadi mukjizat. Kita yang tak faham bahasa Arab mungkinlah, tapi bila kita baca, walaupun kita tak faham bahasa Arab, bila kita baca tafsiran, kita baca terjemahan dan tafsiran, kita nampak, begini panjang maknanya. Ya, tapi Allah Ta'ala boleh ungkapkan dengan jumlah yang begitu sedikit. Yang mana kita tak boleh buat. Kan? Makhluk tak boleh nak buat. Ungkapan yang sedikit ini membawa makna yang begitu luas, yang begitu besar. Ya. Dan ini memang ciri-ciri ayat Al-Quran keseluruhannya, boleh dikatakan Al-Quran itu disebut sebagai, di antara mukjizatnya ialah Al-Ijaz. Al-Ijaz. Ya. Dan memang di antara kehebatan bahasa Arab tu sendiri sudah ada Al-Ijaz. Memang Tuhan dah jadikan, Tuhan dah ajakkan bahasa Arab itu dengan bentuk ijaz. Tetapi bila Tuhan bercakap, ijaz itu lebih lagi, lebih hebat lagi, kemuncak ijaz. Dan memang orang Arab dia bangga bila dia bercakap sedikit tapi dipahami. Dan ini memang kebanggaan orang Arab. Mereka boleh, bahasa mereka itu memungkinkan untuk mereka dengan kalimah yang sedikit menyampaikan makna yang luas. Bahkan ini memang secara umumnya bahasa ini adalah di antara sisi keindahan. Mana-mana bahasa pun, kalau satu bahasa itu dalam isu-isu tertentu boleh diungkapkan dengan ringkas makna, macam orang Melayu, kita ada simpulan bahasa, kita ada kiasan. Bahasa kiasan itu apa? Itulah kita nak menyampaikan sesuatu pesanan yang mungkin mendalam, yang luas, tapi dengan kiasan, analogi yang simple. Kita kata walaupun kiasannya ini pendek tutur katanya, tetapi maknanya mendalam. Dan itu kita jadikan ukuran kebijaksanaan dan kepandaian orang yang bercakap. Betul tak? Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentulah lebih lagi. Dan Nabi SAW pun di antara mukjizat Nabi bukan saja Al-Quran diberikan, yang mana Al-Quran itu kalam Tuhan sendiri yang memang jelas dia adalah ijaz. Nabi juga diberi kebolehan untuk bercakap dengan jumlah yang sedikit tapi maknanya luas. Dan ini di antara contoh, ini adalah 40 hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah itu. Banyak hadis-hadis yang kita sebutkan ini adalah Jawami'ul Kalim. Jadi sebab tu kita mengaji juga Arba'in Nawawiyah itu adalah satu contoh mukjizat Nabi SAW, yang mana baginda berjaya menyampaikan kepada kita hukum, mesej yang begitu luas dengan kalimah yang begitu pendek. La darara wala dirar. La darar wala dirar ni bila ulama fuqaha bahas, ulas, banyak kaedah, banyak hukum yang terbina daripada, subhanallah, daripada perkataan ad-dinun nasihah lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Berapa banyak hukum yang datang daripada hadis yang sebegini pendek. Inna mimma adrakahu an-nasu min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasna' ma syi'it. Subhanallah. Ya. Kalam Nabi datang daripada kalam, cahaya kalam Allah Ta'ala. Kalam Allah itu menyuluh kalam Nabi SAW. Jadi tentulah Al-Quran lebih tinggi standard ijaznya daripada hadis, dan hadis lebih tinggi standard ijaznya daripada syair manusia biasa dan makhluk-makhluk seluruhnya. Ya. So ini adalah satu bentuk mukjizat Al-Quran Al-Karim.
Ya. Subhanallah. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala bawakan pula kita kepada topik yang baru, iaitulah Al-Quran fi suratin minhu. Tapi ini ana minta, memang ana sepatutnya hari ni nak kena berhenti awal. Tapi dah jadi admin terlambat hantar link. Tunggu lama sampai ana sendiri mesej kat sini, dekat YouTube live ni. Ya, misalnya ada kenduri family, saya nak kena minta undur diri lebih awal. Tapi tak apa, kita akan menelusuri pada kelas yang akan datang Al-Quran fi surah minhu, dan ini akan menjadi satu, insya-Allah, perjalanan yang menarik bila kita masuk bab ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi ini satu benda yang menarik ya. Walaupun ana harap kita, sebab kita akan sampai insya-Allah taala dia akan bawa kita menelusuri daripada surah-surah ini. Dia akan pilih suratul Baqarah. Dia akan bawa kita menelusuri keindahan, i'jaz surah Al-Quran ini menerusi suratul Baqarah. Jadi eloklah kita akan masuk sebelum sikit daripada Ramadan. Kemudian kita akan berjalan sepanjang Ramadan itu dengan dalam kelas ini sepanjang Ramadan dengan surah-surah Al-Quran dan mukjizatnya, dan menelusuri perjalanan surah Al-Baqarah. InsyaAllah. Ana minta izin untuk berhenti setakat ni dulu pada sekarang. Sebab ana memang hari memang nak kena berhenti awal sebenarnya. Memang hari Khamis ni sekarang sebab kelas ni waktu puncak, waktu aktiviti, kadang-kadang aktiviti universiti, kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang kena berhenti awal. Tapi tak apa, insya-Allah pada kelas yang akan datang kita try start mungkin awal sikit, atau kita lajak sikit supaya kita boleh cover tempoh. Tapi ana lupa, kita akan start surah-surah ni pada bulan bila kita dah masuk Ramadan. Sebab minggu depan tu ana ada kolokvium tesis, jadi tak boleh nak buat kelas hari Khamis. Tapi insya-Allah kita akan mula masuk i'jaz surah ni pada bulan bila kita dah start Ramadan tu, insya-Allah taala. Okey. Saya kebetulan minggu depan itu tesis, kolokvium tesis ialah hari Khamis. Saya tak boleh nak buat kelas. Okay. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan cuba tengok mungkin Ramadan ni kita adjust kelas lebih tumpu kepada saja Quran ke macam mana kan, tengok. Baik. Jadi kita tangguhkan setakat itu dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan apa dia sampaikan ada manfaatnya. Dan sama-sama kita renungi, ambil tafsir, cari tafsir, tengok ayat-ayat contoh yang diberi oleh musannif, oleh pengarang ni, dan bandingkan macam mana pula ulama-ulama tafsir menafsirkannya. Bagi yang boleh explore tafsir dalam bahasa Arab, bukalah tafsir Abi Su'ud, tafsir Ibnu Ashur, tafsir Zamakhsyari, Al-Alusi, ya, dan lihat keindahan bagaimana kalam Allah Ta'ala ini. Ini antara tafsir-tafsir yang penting yang mengeluarkan kepada kita keindahan bahasa Al-Quran. Tengok juga dalam Dalail I'jaz, ya, kan? Jadi ini adalah kitab-kitab yang membantu kita untuk menambahkan keyakinan kepada mukjizat Al-Quranul Karim. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat dan faedah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.